Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dikasihi, amat dihormati semua. Hari ini terdapat satu isu hangat, isu menarik. Selepas kemenangan kepada Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, bertambahlah kesibukan Dr. Sam. Bertambahlah kesibukan beliau. Selain daripada jawatan sebagai MP Terengganu, sebagai adun dan juga yang terkini kemenangan di Kemaman bagi calon PAS Perikatan Nasional, menambahkan jawatan beliau sebagai ahli parlimen. Selain daripada sibuk di Dewan Rakyat, sibuk lagi di Dewan Undangan Negeri. Tapi tuan-tuan dan puan yang saya hormati semua, kita tahu sebelum ini, kemenangan di Kemaman oleh calon PAS dibatalkan disebabkan rasuah. Adakah kali ini, kemenangan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pun boleh dibatalkan? Nah, setakat yang saya terima, setakat yang saya dan Anda tahu, belum ada apa-apa pengesahan berkaitan dengan berita itu, maklumat itu yang menunjukkan kemenangan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar boleh dibatalkan. Belum ada. Kecuali lah kalau tiba-tiba kita dengar hari ini ataupun esok ataupun lusa ataupun seterusnya ada yang memfilekan petition ataupun ada saksi ataupun tiba-tiba ada membuat laporan polis yang mungkin ada beberapa isu yang boleh menimbulkan sehingga kemenangan Dr. Ahmad Samsuri boleh dipertikai. Mungkin contohnya terdapat unsur rasuah seperti apa yang berlaku di Kemaman pada pilihan raya umum ke-15, ataupun mungkin terdapat masalah teknikal, terdapat masalah pengiraan undi dan sebagainya. Tapi setakat ini kita belum terima apa-apa. Apapun, saya mengucapkan tahniah kepada Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, dengan kemenangan baharu, dengan kemenangan bagi calon PAS Perikatan Nasional. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, dengan ini bertambahlah tugas Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai ahli parlimen, sebagai adun, dan sebagai MP Terengganu. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Terus sama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara semua, sudah pasti ramai ingin mengucapkan tahniah kepada Dr. Sam ataupun Dr. Sam atas kemenangan bagi calon PAS ataupun Perikatan Nasional di Kemaman. Nah, dengan kemenangan ini, satu lagi berita gembira, selain daripada berita buruk yang diterima oleh pengurus CPN sebelum ini, berkaitan dengan peralihan sokongan MP bersatu. Nah, terdapat persoalan yang timbul selepas Dr. Sam ataupun Dr. Sam menang di Kemaman. Selepas PN PAS berjaya sekali lagi untuk memenangi pilihan raya kecil Kemaman, tiba-tiba selepas menang, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, MB Terengganu, yang juga adun, telah membuat kenyataan bahwa pembuka pintu untuk kita menuju Putrajaya, kata Dr. Sam. Nah, persoalan yang timbul selepas saya mendengar apa yang dinyatakan oleh Dr. Sam ini, adakah maksud kita itu hanyalah untuk PAS ataupun bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, mungkinkah selepas menang di Kemaman, bertambah sibuklah MB Terengganu? Selain daripada tugas ataupun jawatan sebagai MB, sebagai Menteri Besar Terengganu, sebagai adun, dan begitu juga sebagai ahli parlimen, semakin padatlah jadwal bagi Dr. Sam.
Nah, mungkinkah maksud pembuka pintu untuk menuju ke Putrajaya? Untuk kita menuju ke Putrajaya hanyalah mewakili PAS. Bukan maksudnya kita itu bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Nah, itu menjadi persoalan. Sebab tidak dinyatakan sini oleh Dr. Sam bahwa pembuka pintu untuk kita PN menuju Putrajaya. Tapi saya tak nak panjangkan di situ. Tapi spekulasinya, adakah Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai ahli parlimen PN PAS yang baru tidak juga mustahil akan beralih sokongan terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di samping pada hari ini pun sudah bulan 12, bulan Desember. Tidak lama lagi Januari, seperti mana yang 33 juta rakyat Malaysia sudah sedia maklum. Yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Johor yang akan memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 pada Januari, yang sudah bertitah sebelum ini mengutamakan 33 juta rakyat, bukan 200 calon ataupun 200 wakil rakyat. Nah, saudara-saudara, adakah langkah tebuk atap yang mungkin dirancang oleh Ahmad Samsuri sekiranya dinyatakan di sini berkaitan dengan pembuka pintu untuk kita menuju ke Putrajaya ini bertujuan untuk menebuk atap ataupun bertujuan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemerhati politik bebas? Saya amat menolak perkara-perkara yang membawa kepada tebuk atap. Pertukaran kerajaan bagi saya, selepas saya melihat sokongan-sokongan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, pertukaran kerajaan Anwar Ibrahim hanya boleh digulingkan pada pilihan raya umum ke-16. Makna kata, pada pengundian akan datang, bukannya dengan melalui langkah tebuk atap. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan komen, berkaitan dengan spekulasi Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyokong Anwar Ibrahim, apa komen Anda? Adakah perkara ini relevan ataupun tidak? Nah, saudara-saudara, tonton dan bapak yang dihormati, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Tahniah kepada Perikatan Nasional PAS dengan kemenangan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Kemaman dengan majoriti yang begitu besar sekali, menumbangkan calon daripada Barisan Nasional. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku selepas calon Barisan Nasional kalah? Adakah dengan ini Barisan Nasional akan membuat rombakan besar-besaran dengan satu lagi kekalahan yang diterima oleh Barisan Nasional? Seperti yang kita tahu, pada PRU15 BN menjadi satu parti yang begitu kuat sekali, tetapi pada PRU15 kita dapat melihat keputusan yang amat amat mengejutkan. Mungkin saya rasa keputusan yang amat buruk pernah dialami oleh UMNO BN pada PRU15. Dan begitu juga pada pilihan raya 6 negeri baru-baru ini. Nah, kali ini pula di Kemaman, BN yang telah mengantar calon yang mewakili kerajaan akhirnya tumbang di tangan PAS PN. Adakah ini akan berlaku ataupun tempias-tempias kekalahan ini akan ditujukan semula kepada UMNO, Presiden UMNO, ataupun pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi, ataupun mungkin ada konco-konco BN yang lain yang mungkin akan terkesan dengan kekalahan ini? Mungkinkah ada yang akan letak jawatan? Mungkinkah ada yang bakal disingkirkan? Nah, terutamanya nama Ahmad Zahid Hamidi. Sedangkan di dalam UMNO sendiri, kita boleh lihat seperti Khairi Jamaluddin yang dilihat melawan presidennya. Walaupun kita dapat lihat betapa cintanya KJ terhadap UMNO, tetapi akhirnya dibuang karena tidak bersefahaman dengan Ahmad Zahid Hamidi. Akhirnya Zahid buang KJ. Nah, persoalan yang timbul, siapa yang patut dipersalahkan di dalam Barisan Nasional, di dalam UMNO ini selepas kekalahan
calon BN di Kemaman. Nah, tonton dan Bapak yang amat dihormati, saya bukan cakap di sini Ahmad Zahid yang bersalah. Saya bukan cakap di sini, saya bukan cakap di sini bos-bos besar UMNO yang lain bersalah. Tapi apa yang saya cakap di sini, kita dapat melihat apa yang berlaku kepada UMNO sejak pilihan raya umum ke-15. Tapi kita berdoa supaya hubungan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan tetap teguh, dan kita percaya sehingga pilihan raya umum ke-16 akan tetap stabil politik di Malaysia. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan keputusan PRK Kemaman yang dimenangi oleh calon PAS Ahmad Samsuri Mokhtar yang bertembung 2 penjuru bersama dengan calon BN? Apa komen Anda? Sekian saja. Terus bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.